Jadi diterangkan syurga ini memiliki 8 pintu syurga. Syurga ni tak boleh masuk kalau tak melalui 8 pintu ni. Masjid kita ni ada berapa pintu? Banyak, aku tahu banyak je. Aku pun keluar masuk daripada pintu tu. Berapa pintu? Balik ni kira. Jadi boleh tak masuk ke masjid tanpa melalui pintu-pintu ni? Tak boleh. Kalau semua pintu ditutup, tak ada jalan. Jadi nak tak nak, walaupun banyak, tetap melalui pintu. Pintu depan, pintu belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kena lalui pintu. Tetapi kalau syurga, pintu-pintu ke syurga, dia ada expertise. Dia ada kemahiran tertentu, ibadah tertentu yang dia buat di bumi, kemudian Allah bagi rahmat masuk pintu syurga tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa innal asdaqal hadits kitabullah خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah mesti mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa minggu yang lepas kita ada membincangkan tentang beberapa pintu syurga, kerana merujuk kepada beberapa hadis qudsi yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tilkal jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, aku wariskan syurga bagi yang ingin mengamalkan. Jadi syurga itu diwariskan kepada orang yang ingin beramal. Tetapi bukan nak dapatkan syurga dengan beramal. Tapi Allah kata, aku wariskan syurga kepada orang yang nak beramal. Tetapi kita yang beramal, dengan amalan itu sebenarnya tidak layak ataupun tidak mampu untuk menebus syurga. Apa kau cakap ni Ustaz? Nampak dah muka pening. Syurga diberi bukan sebab amalan. Maksudnya kalau kita nak beli syurga dengan ibadah, itu takkan mampu. Walaupun 500 tahun kita beribadah, tidak pernah sekelip mata pun bermaksiat, kemudian ingin kita menebus syurga dengan ibadah kita, tak boleh, tak mampu. Sebab di bumi ni orang fikir kalau dia kerja sehari 8 jam, seminggu 5 kali, sebulan 30 hari, ujung bulan gaji dia sekian-sekian. Betul? Nanti ada orang fikir dengan dia ibadah sekian tahun, ibadah tu langsung boleh ditukar dengan syurga. Tak boleh. Tapi Allah kata dengan beribadah dapat syurga. Ibadah kepada Allah, bila Allah setuju dengan ibadah dia, Allah bagi rahmat kepada orang itu, sebab rahmat dia masuk syurga. Sebab kalau orang merasakan ibadah menyebabkan dia masuk syurga, akhirnya dia mula angkuh, dia mula sombong. Sebab dia rasa syurga itu dia yang dapat sebab ibadah. Dan pernah ada beberapa hadis diterangkan ada seorang lelaki yang tinggal di sebuah pulau, yang di mana pulau itu cuma ada pohon kelapa begitu. 500 tahun dia beribadah. Kemudian di padang mahsyar diriwayatkan Nabi SAW
ketika dia diarahkan ke syurga atas rahmat Allah, dia argue. Dia tanya, kenapa pula aku masuk syurga atas rahmat Allah? Bukankah aku yang ibadah 500 tahun di bumi? Jadi aku masuk syurga bukan sebab rahmat Allah, dia kata, atas ibadah aku. Katanya Allah, malaikat mengatakan tidak. Tidak. Ya, tidak. Kita tidak mendapatkan syurga dengan ibadah. Kita mendapatkan syurga dengan rahmat. Dengan ibadahlah boleh mendapatkan rahmat. Dengan rahmatlah boleh menukar Kerja dapat duit. Duit boleh dikunyah kenyang tak? Tak. Duit tadi ditukar dengan makanan. Harus faham itu konsepnya, ya. Sebab kadang-kadang orang merasakan dia dah beribadah, dia dah mula pandang orang lain yang tak ibadah, ni orang malas ni orang buat maksiat, aku dah ibadah. Itu hati-hati, ya. Harus faham konsep syurga tidak boleh ditukar dengan ibadah. Syurga didapatkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi antara ibadah yang boleh mendapatkan rahmat Allah, supaya dengan rahmat tersebut boleh kita masuk syurga. Jadi diterangkan syurga ini memiliki 8 pintu syurga. Syurga ni tak boleh masuk kalau tak melalui 8 pintu ni. Masjid kita ni ada berapa pintu? Banyak, aku tahu banyak je. Aku pun keluar masuk daripada pintu tu. Berapa pintu? Balik ni kira. Jadi boleh tak masuk ke masjid tanpa melalui pintu-pintu ni? Tak boleh. Kalau semua pintu ditutup, tak ada jalan. Jadi nak tak nak, walaupun banyak, tetap melalui pintu. Pintu depan, pintu belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kena lalui pintu. Tetapi kalau syurga, pintu-pintu ke syurga, dia ada expertise. Dia ada kemahiran tertentu, ibadah tertentu yang dibuat di bumi, kemudian Allah bagi rahmat masuk pintu syurga tersebut. Ya. Di sini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, daripada hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syurga memiliki 8 pintu syurga. Di antara pintu-pintu tersebut ada yang namanya pintu Ar-Rayyan. Hadis Bukhari nombor hadis 3257. Ada pintu syurga tersebut, daripada 8 itu nama pintu syurga dia apa? Ar-Rayyan. Ini untuk orang yang, siapa Ar-Rayyan ni? Yang ngantuk jangan tulis orang yang kuat meroyan. Ya. Itu untuk orang ahli puasa. Tetapi puasanya harus sesuai dengan syarat. Perempuan, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa. Ramai di kalangan kita, dia langsung loncat nombor 2, terus solat, terus puasa, terus zakat, terus haji. Tapi rukun Islam yang pertama syahadah, dia tak ada cari pun ilmu syahadah. Kalau orang-orang kafir belajar Islam, nak masuk Islam, dia belajar apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammadar Rasulullah. Betul? Tetapi kita yang Islam daripada fitrah, ibu ayah kita Islam, kita automatik Islam, kita tak pernah merasakan nak bertanggungjawab belajar rukun Islam yang pertama, loncat langsung yang kedua. Perempuan kalau loncat langsung yang kedua, tidak melalui pintu pertama, sah ke tak kalau tertibnya? Tidak sah. Wuduk, muka dulu kan, baru tangan. Kalau dia loncat tangan terus, tak sah. Inilah kadang-kadang yang berlaku. Ada orang yang solat, ada orang yang puasa, ada orang yang zakat, ada orang yang haji, tapi bab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia belum lagi tahu. Berarti begini tuan-tuan, di dalam solat ada la ilaha illallahnya, ada Muhammad Rasulullahnya.
Di dalam puasa mesti ada la ilaha illallahnya, mesti ada Muhammad Rasulullahnya. Di dalam zakat mesti ada la ilaha illallah, mesti ada Muhammad Rasulullah. Dalam haji juga mesti ada la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Apa yang contoh nak bagi senang faham, orang solat ada la ilaha illallah tapi tak ada Muhammad Rasulullah. Oh, dia solat kerana Allah, dah betul. Tapi cara dia solat tak pernah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia sudah bersaksi Muhammad Rasul, dia bersaksi hanya Nabi Muhammad yang nak dia ikut dalam cara hidup di bumi. Dia dah bersaksi, tapi dia sembahyang tak pernah pun dia fikir cari ilmu sembahyang seperti sembahyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini solatnya cukup tak rukun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tak. Sebab Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sama juga dengan puasa. Dia puasa niat kerana Allah, tapi cara puasa tak ikut Nabi SAW. Puasa dia mengumpat, puasa dia tak sembahyang, puasa dia tak tutup aurat. Dia niat kerana Allah la ilaha illallah, tapi dia buat masuk tak dalam puasa je Muhammad Rasulullah? Tak. Zakat pun sama, haji pun sama. Contoh, la ilaha illallah, haji kerana Allah. Muhammad Rasulullah. Nabi SAW kalau haji, riwayat mengatakan haji ini ibadah wajib. Ibadah wajib sifatnya apa? Wala niatan. Disebarkan, dibagi tahu. Orang bagi tahu pergi haji, dia nak berangkat haji, dia pergi haji bagi tahu balik haji ke nak pergi? Assalamualaikum. Nak pergi. Sunnah Nabi? Balik. Ada tak Muhammad Rasulullah di hajinya? Di situ. Jadi kalau dia pegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setiap ibadah dia. Setiap ibadah dia. Oh, zikir. Nabi SAW zikir kira pakai apa? Jari kan? Habis pusing ni 33 kan? Dah tahu kan? La ilaha illallah, dia tahu zikir la ilallah dapat ini. Dia tahu istighfar. Contoh, istighfar, okey. Katakan saya istighfar. Apa la ilaha illallahnya istighfar? Apa Muhammad Rasulullahnya istighfar? La ilaha illallahnya istighfar begini. Kan ada riwayat hadis mengatakan barang siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah akan bagi jalan keluar semua masalahnya dan juga bagi dia rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi dia beristighfar dengan mengharap masalahnya semua selesai, rezeki Allah bagi, sampaikan yang tak pernah disangka pun Allah boleh bagi. Itu la ilaha illallah dia. Bukan saja-saja istighfar. Biasa nampak tak kita lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah. Apa yang kita niatkan dalam istighfar tu? Tak ada apa-apa kadang-kadang. Kadang-kadang sambil kaki lenguh, kebas, pusing-pusing kaki sambil istighfar, betul? Sambil betul-betulkan telekung di istighfar. Berarti ada tak la ilaha illallah dalam istighfar dia? Tak ada. Sebab dia tak niatkan istighfar tu untuk apa? Innama a'malu bin niat. Setiap ibadah dengan niat, dia dapat tergantung apa yang diniatkan. Khasiat di sebalik istighfar. Kemudian Muhammad Rasulullah dalam istighfar. Nabi SAW istighfar macam mana cara dia? Pakai jari. Jadi astagfirullah, 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 astagfirullah. Habis yang pakai biji tasbih tu macam mana? Ulama dulu-dulu dia wajibkan diri dia sehari zikir sekian-sekian. Betul? Jadi kalau pakai jari, dia target 1,000, jari kaki pun tak cukup kan? Itu yang pakai biji tasbih. Tapi kalau lepas solat, Nabi ajarkan tak zikir pakai jari? Afdalnya pakai tasbih, pakai jari. Tetap pakai jari sebab di situ ada Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Ada faham? Alhamdulillah. Ni terpaksa bersemangat, acah-acah semangat. Sebenarnya aku pun ngantuk sama dengan Mika ni. Tapi kalau aku ngantuk, apa jadi? Ketua kelas yang ngantuk? Ni puan-puan, jadi setiap ibadah, kena ingat, ada unsur Allah, apa yang Allah tawarkan dengan ibadah tu, macam mana cara yang Nabi ajarkan. Tak boleh ubah tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Ya. Baik.
puasa. Jadi puasa kena ada la ilaha illallah, kena ada Muhammad Rasulullah, betul? Kena ada niat yang kerana Allah dan cara yang diikut oleh yang kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dah ada satu ibadah yang mendapatkan rahmat untuk masuk syurga Rayyan, nama ibadahnya apa? Puasa. Jadi kali ni, lepas ni yang nak puasa sunat, cari dulu keutamaan, hadis, tawaran, kefadalan puasa sunat. Kena cari dulu. Sebab di situ ada la ilaha illallah. Selalunya kita, contoh, perempuan, kita semua pernah ada anak dan mungkin ada anak remaja. Ataupun sekolah rendah, umur 10, 11, 12, 13, 14 tahun. 14 dah tak sekolah rendah lagi dah. Senang ke susah suruh semayang? Ni yang cakap 2-3 orang, yang lain bujang kot. Senang ke susah? Kenapa susah? Sebab seumpama kalau kita beli satu kereta tu buruk, rosak, kita sibuk tukar cat, kita sibuk basuh, kita sibuk tukar dia punya tempat duduk, tapi enjin kita tak repair pun. Boleh faham? Yang kita bebel kat dia, solat, kau tak solat kau kafir, marah, jerit, kita nak tukar kulit dia saja, tapi enjin tak pernah kita tukar. Luar ni ikut Nabi SAW, solat tepat waktu, kena itu, kena berjamaah, iya, tapi enjin dia, niat kerana Allah ni, itu yang kadang-kadang kita tak didik. Tapi kalau ketika seseorang itu diberi kefahaman kenapa perlu solat, apa yang dia dapat dengan solat, solat itu boleh dia jadi apa, nanti tak payah suruh, dia akan cari sendiri. Perempuan solat ni memang daripada lahir cukup akil balik, terus tertib pergi mengaji semayang ke, tunggu dah ada musibah, dah ada pengalaman, baru tahu penting semayang? Mana satu agak-agak? Daripada muda tu solehah ke macam mana? Zaman-zaman SG Bank dulu masih tahu juga kan? Berarti dia dengan pengalaman dia, hati dia kacau, ada masalah, cuba solat tenang. Kan dia dah dapat kepentingan kan? Tapi anak-anak belum jumpa rasa tu. Jadi jangan sibuk tukar color, tukar cat, tukar enjin dulu. Bagi dia kefahaman solat dulu. Itu yang harus difahami. Ya? Ini harus difahamkan konsep dalam mendidik. Baik. Ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nombor hadis 1897. 1897, Muslim 1027. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Nanti ada satu pintu syurga, mana pintu syurga ni untuk orang yang rajin bersedekah. Orang yang di bumi rajin bersedekah, nama ni akan dipanggil melalui pintu syurga sedekah. Orang yang suka berpuasa, nanti namanya dipanggil di pintu puasa. Mika kalau pergi klinik government kan ada nombor dipanggil kan? Macam tu. Buat pasport ke kan ada nombor dipanggil, tengok nombor kita. Jadi di padang mahsyar tu menanti. Jadi ada syurga panggil nama. Rasa-rasa kita nak masuk pintu syurga, tengok dekat bumi ni kena design kita nak masuk pintu belah mana. Kemudian maka akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga, hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang-orang yang termasuk golongan ahli salat, maka dia akan dipanggil melalui pintu salat. Orang yang ahli salat, dia jaga salat dia, tertib waktu, jaga salat ni. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka menunda-nunda salat,
Barang siapa yang suka menunda solat. Menunda bahasa Melayu apa? Tangguh, melambatkan. Yang penting kau faham. Barang siapa yang suka menangguh, menunda, melambatkan solat, maka Allah akan hukum dia dengan melambatkan, menangguhkan, menunda semua keinginan, hajat, harapan, cita-citanya. Balik ni harapan apa? Rumah elok, pintu tak kena rompak, anak balik, suami pergi kerja, balik sihat. Itu semua harapan kan? Kereta elok, itu semua harapan tu. Semua harapan. Berarti kehidupan kita per saat ke depan ada harapan tak? Assalamualaikum. 1 minit ni harapan kita masih bernyawa ke tidak? Itu harapan ke bukan? Sihat harapan tak? Balik ke rumah elok harapan tak? Suami selamat balik ke rumah elok harapan tak? Anak berkumpul harapan tak? Cita-cita harapan tak? Semua harapan. Jadi orang yang sengaja memperlambatkan solat, menunda, menangguh solatnya, Allah hukum dia, semua yang diharapkan, yang dihajatkan, yang dicita-citakan akan dilambatkan, ditunda. Terbalik kan? Rasa-rasa nak ditunda cita-cita, harapan, impian, tundalah solat. Begitu. Jadi kalau ada impian, contoh ada harapan, ada projek, ada cita-cita, ada keinginan, nak beli rumah, nak beli kereta, nak belajar, nak itu, nak ini, banyak sangat harap dengan Allah, antara ibadahnya apa? Jaga waktu solat. Sebagian ulama mengatakan ketika seseorang sebelum Allah panggil, dia telah datang kepada Allah, maka sebelum dia panggil Allah, Allah datang kepadanya. Belum azan lagi, dia dah fikir nak solat kat mana ni. Betul? Belum azan lagi dia fikir nak solat kat mana ni. Tak adanya pukul 1:30 baru nak potong bawang. Sebab dia fikir, ni tengah masak ni. Sengaja masak pukul 1, mana siap pula. Lain-lain kau masak Maggi je. Betul? Jadi nak masak tu dia dah kira-kira dah. Pukul 1, pukul 12, pukul 1 siap masak Zuhur. Dia dah fikir dah. Dia datang kepada Allah sebelum Allah panggil. Sebagian ulama mengatakan orang begini, ketika dia punya masalah, sebelum sempat dia minta kepada Allah, Allah selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Berarti pintu syurga ada tak melalui pintu syurga yang namanya pintu syurga solat? Ada. Tapi solatnya biar ada Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad solatnya ditunda-tunda ke tepat waktu? Tepat waktu. Ya, tunda. Menunda-nunda. Kalau dilambatkan sampai terlepas waktu, itu dah malas. Kalau malas, hukumnya lain. Innal munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang munafik lelaki, munafik perempuan, orang kafir akan dihumban dalam neraka jahanam, kekal dia dalam neraka jahanam. Jadi munafik kekal dalam neraka. Apa dia ciri-ciri munafik? Wa'adallahu al-munafiqina. Sesungguhnya Allah mengugut, mengancam orang-orang munafik. Bukan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Sesungguhnya munafik itu dia nak menipu Allah, tapi bukanlah dia tipu Allah, tipu dia sendiri. Wa idza qamu ila salah, si munafik kata Allah, kalau solat qamu kusala. Solatnya malas. Kalau suka malas solat, yang tak solat langsung, tu lagi teruk. Ni munafik. Siapa kata? Surah An-Nisa ayat 142. Jadi, kalau nak dapat syurga, dapat rahmat Allah melalui pintu syurga solat, haruslah solat yang mana di dalam solat itu ada tak Muhammad Rasulullah? Ada. Cara takbirnya, cara sedekapnya, cara baca dia, cara sujudnya, itu semua kena endorsekan Muhammad Rasulullah seperti mana Nabi SAW ajar. Apa dia la ilaha illallah salat? Sebelum solat, intention, niatnya betul-betul kerana Allah. Ada tak ayat Quran berbunyi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat mencegah fahsyak dan munkar? Ada. Ala bi zikrillah fa innahu tatma'innul qulub. Ingatlah kepada Allah dengan zikir.
Zikir itu akan menenangkan hati. Dan dalam riwayat lain, Allah mempermudahkan bagimu Quran dijadikan zikir. Dalam solat ada tak zikir yang terbesar yang namanya Quran? Zikir ini mengingat Allah. Bukan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Zikir ni mengingat Allah. Quran adalah zikir yang terbesar. Dalam solat ada bacaan Quran tak? Subhanallah azim, istighfar, semua ada. Berarti solat itu longgokan. Tahu longgokan? Bahasa Melayu longgokan apa? Itu Melayu lah kan? Longgokannya zikir. Jadi kalau orang semak, jiwa kacau, dia pergi solat, Allahu Akbar, dia nak menenangkan hati. Saya 2 hari lepas jumpa satu orang doktor. Ada satu program di rumah family dia orang lah. Tanya doktor, klinik sendiri, hospital sendiri ke klinik sendiri macam tu lah. Spesialis bab apa? Saya kata, tak, saya spesialis bab stres. Dia kata sekarang ni penyakit semua tu jadi tambah kritikal, tambah cepat mati, tambah kanser 1 cepat ke kanser level apa ni? Stage 1 sampai ke stage 4, punca besar dia stres. Ada satu sahabat saya cerita, sahabat ustaz lah. Dekat Sweden, orang bunuh diri ni, kalau dekat Tokyo, sehari 4-5 orang bunuh diri. Jadi mayat tu sepah-sepah. Kalau dekat Sweden dah berterabur orang mati, terjun itu, terjun. Akhirnya, dia punya authority, pihak majlis ke atau negara dia, buat tempat bunuh diri. Ya, Sweden. Supaya tak sepah-sepah bunuh diri. Pukul 10 sampai pukul 12. Ini bukan cerita lawak je. Kisah singkat, dah cerita dah belum cerita ni? Biasanya belum. Walaupun sudah. Sebab kalau aku cakap dah, nanti ditanya. Okay. Baik. Satu, sesama orang Sweden lah, sesama mak saleh. Dia kata dia kata dekat train ke dekat mana, ada satu orang Sweden ni, tapi dia ustaz lah. Tapi penampilan dia memang tak nampak ustaz lah. Betul tak kan? Macam orang biasa. Dia kata dalam train ke, dia nampak ada satu orang ni, kusut masai tak terus langsung. Stres. Nampak sangat muka stres. Dia dalam dia akan menunjukkan sifat wajahnya. Kemudian yang ustaz ni tanya, nak ke mana? Nak pergi bunuh diri? Pukul 10 sampai pukul 12. Waktu tu dia kata masih awal, pukul 8 begitu. Si ustaz ni kata, baik, jomlah ikut datang tempat saya, kita borak-borak dulu. Dia kata, mana boleh, lambat nanti, dia kata. Dia kata, tak apa, nanti lambat, nanti saya hantar ke, macam tu lah dia pujuk ustaz ni. Datanglah ke tempat dia. Ustaz ni duduk di kawasan masjid. Kan kalau dekat luar negara, biasa masjid, tempat main bola, semua berkumpul kan. Dia tempat community. Mengaji situ semua. Dia datanglah. Dia datang, duduk sekejap, saya ambil barang apa semua. Yang orang stres ni tadi nak pergi bunuh diri, duduk sekejap. Bila yang ustaz tadi datang patah balik, tengok dia tertidur. Biarkanlah, nyenyak betul tidur. Berdengkur tak berdengkur aku tak tahulah, tapi ustaz tu kata nyenyak. Sampai pukul 10, kejut tak bangun-bangun sampai lepas pukul 12. Kejut memang tak boleh bangun. Lepas pukul 12, kejut baru bangun. Bangun je orang tadi ni menggelupur. Dah pukul berapa ni? Terlepas aku nak bunuh diri, dia kata. Terlepas dia nak dimatikan. Bila dia sibuk tanya dah pukul berapa, dia kata dah pukul, contoh dah 12.30, dah terlepas. Lepas tu dia kata, kejap. Tempat ni apa tempat ni, dia kata. Dia kata, kenapa ni masjid? Apa masjid ni, dia kata. Ustaz ini terangkanlah tempat belajar agama, ada orang belajar ini. Dia kata, saya pergi daftar nak bunuh diri. Dia kata, 5 hari, sebabnya yang saya daftar nak bunuh diri, sebab saya dah 5 hari tak boleh tidur sebab stres. Makan ubat apa pun dah tak boleh tidur. Dah tak boleh tidur sebab stres. Sebab tu kalau yang tertidur waktu ngaji, itu nikmat. Itu ketenangan. Jangan ganggu nanti stres dia. Jadi yang saya nak ceritakan, Islam tu ketenangan. Solat itu membuatkan kita tenang. Fadzakir fa inna dzikra tatsma'innul qulub. Orang kalau jiwa tak tenang,
Karier tinggi, tapi ramai tak hari ni orang suka maki-maki, suka pukul orang, betul tak kan? Ingat tak di Indonesia, orang Indonesia yang di mana tu? Yang dia sudah memperkosa 1,000 lebih lelaki. Dia lelaki. Ada dengar cerita? UK kan? UK. Dia tengah buat PhD. Anak orang kaya. Orang Kristian lah. Setiap Sabtu, setiap Ahad pergi church. Tapi kerja dia pergi kelab malam, letak ubat pengsan, mana-mana lelaki yang jambu, tahu jambu? Bukan lelaki tu buat jambu, bukan. Muka cantik, pengsan, buat bilik, diikat, dirakam. Lepas tu diperkosa, lelaki perkosa lelaki. Ini semua akibat stres. Jadi hati-hati. Kesimpulannya, kalau solat, jadi kalau balik rumah yang suka membebel, itu ciri-ciri. Berarti dalam solatnya tidak ada la ilaha illallah. Jadi kalau dalam solat la ilaha illallah dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku, semoga solat ini menjadi zikir, semoga zikir dapat menenangkan hatiku. Tenang. Suami balik lambat, tak ada nak mengamuk, betul tak kan? Anak buat perangai, tenang menghadapinya. Tak adalah dia macam Tarzan, tahu Tarzan? Betul tak kan? Dia cita-cita nak jadi muazzin tapi tak dapat. Tu yang kat rumah jadi tukang azan kan? Bangun! Nah, dia jerit. Ini ciri-ciri orang stres? Tak ngaku kan? Banyak perangai tu yang tak ngaku tu. Jadi, solat niatkan untuk menjadi tenang. Jadi, dalam solat, masukkan ciri-ciri la ilaha illallah, masukkan juga Muhammad Rasulullah. Tahu ilmu benefit solat semua. Baik. Kemudian, orang-orang yang jihad dipanggil melalui pintu jihad. Jihad ini para ulama majoriti banyak mengatakan jihad di medan perang fi sabilillah. Iya. Tapi sebagian ulama juga kata mengatakan jihad ini orang yang mempersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dia kata itu namanya jihad. Ada juga mengatakan begitu. Ya, jadi dia sungguh-sungguh. Umur dah 50 tahun tak reti baca Quran, macam mana boleh baca Quran? Dia pergi kuliah, pergi belajar Iqra, betul? Dia sungguh-sungguh. Lepas tu ada saya pernah dengar dulu di Syria, umur 60 lebih baru belajar alif bata. Beberapa tahun setelah itu, 7 ke tahun, dia dapat menghafal 30 juzuk. Umur 60 baru belajar alif bata sampai hafal 30 juzuk. Itu sungguh-sungguh ke main-main? Sungguh-sungguh. Ini termasuk, ada ulama mengatakan jihad. Nah, orang ini akan dipanggil melalui pintu jihad. Dah berapa dah? 4. Baik. Kemudian ketika mendengar hadis ini, Sayyidina Abu Bakar pun bertanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ayah dan ibuku penembus dosa anda, ya Rasulullah. Ini kata-kata kata-kata sanjungan pada Nabi SAW. Ayah dan ibuku penebusmu, ya Rasulullah. Alah, kalau Mika dulu malam-malam pengantin baru, suami panggil, wahai pemaisuri bidadari qalbu jantung buah pinggangku, kan? Itu bahasa-bahasa puji-pujian maksud saya. Kesulitan apa yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil melalui pintu-pintu itu? Maksudnya, apa lagi yang nak ditakutkan, yang nak disusahkan kalau namanya dipanggil melalui pintu itu? Puan-puan, di padang mahsyar kita semua berkumpul. Dia punya takut, dia punya seram, dia punya semak fikir syurga neraka ni tuan-tuan, sampaikan kita ni telanjang bulat ya. Yang bulat-bulat, yang panjang-panjang lah. Kita ni telanjang tanpa surat benang, ramai-ramai semua telanjang, tak ada siapa pun nak tengok, kau punya besar ni tak. Sebab apa? Sebab takut sangat. Mana faham tak maksud saya? Sebab takut sangat. Orang kalau takut sangat atau sakit sangat, dia sampai dah tak fikir dah.
Jadi kata Saidina Abu Bakar, apa lagi yang perlu ditakutkan ketika kita di padang mahsyar kalau dipanggil salah satu je pintu syurga ini? Kata Saidina Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang namanya dipanggil oleh 8 pintu syurga? Semua pintu syurga panggil nama dia. Abu Bakar tanya, apakah ada ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Iya, ada, kata Nabi SAW. Dan aku, kata Nabi SAW, berharap engkau termasuk orang yang dipanggil oleh 8 pintu syurga. Ada. Dan antara dia ada 3 jenis manusia yang dipanggil. Dia ada 5 tapi saya bacakan 3. 3 jenis manusia yang dipanggil oleh 8 pintu syurga. Maksudnya dia dapat master key. Master key. Master key semua pintu boleh buka tak? Dia dapat VVIP. Semua pintu syurga dipanggil. Ini satu pintu syurga. Ini akses yang bagi saya yang sangat-sangat menarik. Dan salah satu akses 8 pintu syurga ni khususnya untuk perempuan saja. Nak dapat, dia ada 5 ya, tapi kita bincangkan 3. Untuk dapat semua pintu syurga ni, semua pintu syurga panggil, satu tu untuk perempuan saja. Ya. Tapi jangan sebab nakkan benda tu kau tukar jantina pula bang. Tak payah. Takkan dapatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, jaga solat 5 waktu. Ada solat sunat tak dalam hadis ni? Tak ada. Jaga 5 waktu je. Jaga maksudnya la ilaha illallah ni dijaga, Muhammad Rasulullah ni juga dijaga. Rukuknya, kalau mampu rukuknya lurus, tidak mencuri dalam solat. Kan kita pernah bincang kan? Sujudnya betul-betul, hidung dengan dahi kena. Betul. Bacaan tahiyatnya tepat. Bacaan duduk antara dua sujudnya Rabbi fili warhamni betul-betul. Jangan nak cepat Rabbi jebur. Betul. Kadang-kadang nampak orang solat sunat sebelah saya. Kan kalau solat Jumaat kan kita duduk tunggu solat kan. Orang datang lambat, orang datang solat sunat kan. Dengar kat sebelah, jebur. Ini ada tak? Okey, solat tak? Ada tak yang katakan Muhammad Rasulullah di situ? Tak ada, sebab Nabi Muhammad kalau solat macam mana? Tuma'ninna. Jelas. Kalau nak cepat, tak payah Rabbi fili warhamni wajburni. Ada tak yang lain? Rabbi ghfirli. Sudah, tenang. Subhanallah. Kalau malas benar nak cepat, Subhanallah. Habis. Betul tak kan? Pernah nampak tak orang dah iqamat ni, dia baru sampai wuduk. Macam mana wuduknya kalau Bilal dah iqamat? Macam mana? Macam burung mandi kan? Tahu burung mandi? Saja kan? Sah tak? Al-miftahu salah at-tuhur, kuncinya salat kesucian. Kalau dah azan, dah iqamah, dia nak dapatkan solat, janganlah buat 3. Buatlah 1. Yang 4 saja, tak payah sampai 7. 7 apa dia? Basuh tangan, kumur-kumur, telinga, betul tak kan? Yang itu cuma skip, cuma merujuk surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi usikum wa arjulakum ila ka'bain. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Betul? Sekali-sekali. Tapi betul-betul ditonyoh. Bukan basuh. Mika kalau tanya basuh, macam ni juga kan? Mika kalau basuh muka macam mana?
Macam ni ke? Atau macam ni? Mana satu? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama. Dalam ayat riwayatnya basuh. La ilaha illallahnya wuduk, dia basuh muka tu membayangkan basuh dosa yang diperbuat. Kalau basuh benar aja. Kalau kepala baru sapu. Ini sapu. Basuh. Betul? Tangan dosa kan? Jadi kalau orang wuduk ada la ilaha illallah, dia betul-betul basuh sebab dia berimajinasi, beriman, berkeyakinan dengan air wuduk dosa yang diperbuat muka turun. Itu la ilaha illallahnya wuduk. Muhammad Rasulullahnya apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Betul tak kan? 3, 2, 1. Ini dia kejar 3 tapi tak basuh. Ada tak? Dia sibuk nak 3 kali, bush, bush, bush. Betul? Tangan macam mana? Bush. Macam orang main boxing, bush, bush, bush. Solat yang begini di sini, jika seseorang wanita menunaikan 5 waktu, ni cerita Master Key 88 pintu syurga panggil Jijah, dia panggil. Contoh. Nama penuh lah. Nama penuh lah kan. Nak dapatkan 8 pintu syurga ni, perempuan dulu saya ceritakan. Jaga 5 waktu solat. 5 waktu solat ni unsurnya apa? La ilaha illallahnya mesti ada, Muhammad Rasulullah mesti ada. Muhammad Rasulullah apa? Perbuatannya semua ada referen, rujukan daripada Nabi SAW. Sujudnya, rukuknya, tahiyatnya, tumakninahnya, fatihahnya. Kalau mazhab syafi'inya ditertibkan lagi. Betul tak kan? Ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan wajib sunat. Berarti ada cerita puasa sunat tak sini? Tak ada. Jaga je puasa Ramadan. Tapi masukkan la ilaha illallahnya. Masukkan Rasulullahnya. Apa Muhammad Rasulullahnya? Jaga solat, tutup aurat, jangan membawang. Betul. Lepas tu Nabi SAW buka pakai apa? Kurma, manis-manisan. Betul tak kan? Ini lepas tu baru makan yang berat kan? Sunnahnya begitu. Tapi kita apa? Inna mumbaziru a'malu syaitan. Mumbazir itu amalan syaitan. Bulan puasa membazir tak? Kat situlah kuih apa? Tepung pelita. Betul tak kan? Macam-macam kuih raya. Betul tak kan? Badak berendam. Semua yang direndam lah. Nafsu yang dijamu. Ada tak puasa? Puasanya Muhammad Rasulullah ke tidak? Tidak. Puasanya. Sahur Nabi macam mana? Qiyam mulai Nabi macam mana? Yang itu yang dikatakan balik-balik. Kalau orang betul-betul khatam Muhammad Rasulullah, dia bersaksi tidak ada orang lain, tidak ada guru lain yang dia nak ikut dalam macam mana nak hidup di bumi ni. Nabi tidur macam mana? Kanan kiri pusingnya? Kanan. Masuk bilik air kaki kiri, kaki kanan terloncat sekali. Itu Muhammad Rasulullahnya. Jadi ketika dia betul-betul faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti dia akan ikut sunnah Nabi. Nabi pernah ditunjukkan, Nabi pernah dibawa ke masa depan tentang neraka. Dilihat ketika orang bangun daripada padang mahsyar, bangun daripada 3 sangkakala yang pertama, ada orang berjalan menuju kepada mahsyar kan? Ada laluan kiri, laluan kanan. Ada tak? Kiri semuanya calon ahli neraka, kanan ahli syurga. Sejak itu Nabi SAW semuanya mula daripada kanan supaya berharap, berimpian, berniat nanti ketika menuju ke padang mahsyar dia duduk di lane sebelah kanan. Jadi pakai jam tangan kanan, tangan kiri. Tukar sekarang jam, kau tukar je. Kanan. Jadi dia begitu. Sesuatu kanan, bismillah kanan. Sampaikan pernah seorang itu dia mencukur tahallul, dia main cukur je. Dia kata, itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi pasti Nabi memulakan daripada kanan. Cukur belah kanan dulu. Sebab dia optimis, Nabi semua kanan. Sebab apa? Sebab tu, boleh tak makan pakai tangan kiri? Sebab makan tangan kiri perbuatan siapa? Syaitan. Kenapa tak boleh buat perbuatan syaitan?
Kalau kita buat apa yang setan buat, Melayunya setan. Berarti di situ dia dah ada access card, dia dah ada nombor telefon kita, dia boleh goda kita. Dia dah ada pintu masuk. Mana faham? Apa lagi perbuatan setan? Membazir. Pernah dengar tak? Janganlah membazir walaupun kalian berwuduk di sungai yang mengalir. Sungai tak pernah orang wuduk dekat sungai. Anak sungai, pernah nampak tak anak sungai? Waterfall tu kan yang kita pergi dekat air terjun tu kan macam ada anak sungai kan. Bayangkan duduk dekat situ, kalau wuduk tenggelam tak kaki kat situ? Nabi kata jangan membazir. Bayangkan kalau kita basuh muka pakai satu baldi sekalipun, ni membazir kan? Air tu pergi ke mana balik sebenarnya? Masuk balik kan? Jadi ada tak istilah membazir? Tak, tapi Nabi masih mengatakan janganlah membazir walaupun duduk di sungai yang mengalir. Bukan masalah airnya. Perbuatan membazir itu perbuatan syaitan. Kalau kau buat, buka lubang untuk syaitan akses. Bukan masalah aku mampu. Bukan. Masalahnya membazir itu perbuatan syaitan. Kalau ditiru, dia dah ada akses. Faham tak? Jadi harus hati-hati. Jadi kalau puasa tu jangan membazir. Kalau pergi puasa bulan Ramadan. Kalau saya peribadi dengan anak saya nak beli berapa kuih. Orang jual kuih kau nampak aku menyampah. Berapa? Ni nak satu, ni nak satu, ni nak satu. Anak-anak dah tahu dah, memang bagi bajet. Nak pergi boleh beli. Beli 2-3 biji. Nak banyak rasa, besok baru rasa yang next. Ada 30 hari. Kau sehari seketul kuih, sebulan 30 kuih kau. Bukan hari pertama langsung 30 kuih. Ada tak Muhammad Rasulullahnya? Ada. Dan kalau puasanya Nabi SAW, qiyamnya macam mana? Dahsyat ke tidak? Dahsyat. Jadi puasa tu termasuk pakejnya apa? Qiyamnya, tahajudnya, kalau tarawihnya, Qurannya, itu. Jadi bukan hanya puasa saja. Puasanya adalah la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Okey tuan-tuan? Imam Syafi'i, hanya Imam Syafi'i, bulan Ramadan dia khatam Quran berapa kali? 60. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Bukan sehari 2 kali baca sehari 2 kali khatam. Okey? Kita berapa juzuk? Aku sehari 5 juzuk. Tembikai, juz apple, Okey, pertama, ini nak dapat master key kak? Orang tu, awak dah perempuan syukur boleh ambil ni. Ada orang sibuk nak jadi perempuan, tapi tak dapat juga. Betul? Syukur apa adanya. Dah jadi perempuan sudah. Kemudian, menjaga kemaluannya. Jaga betul-betul. Macam mana Ustaz? Pakai seluar dalam besi ke macam mana? Bukan. Jaga kemaluan, para ulama mengatakan satu, kemaluan tu sendiri dijaga. Yang kedua, maruahnya dijaga. Tidak menggunakan perkataan-perkataan yang khusus untuk suami kepada yang bukan suami. Selalunya cakap dengan suami romantik ke garang? Allahu Akbar. Yang ini salah. Ya. Isteri yang salihah, dia ketika dilihat suami dalam kedudukan yang sangat indah. Ya. Maksud saya jaga kemaluan ni apa? Ada orang-orang kadang-kadang dah bekerja rapat sangat dengan kawan kerja berpuluh tahun, dengan kawan kerja lelaki, dia ada intonasi selayaknya hanya untuk suami tapi digunakan untuk lelaki lain. Allah tolong no, biasa ni. Ini kemaluan ni. Maruah. Mula faham tuan-tuan? Assalamualaikum. Ini sebagian ulama mengatakan ini menjaga maruah kemaluan. Dia cakap dengan lelaki yang bukan suaminya secukupnya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ada ruang untuk sampai dia tak jaga kemaluannya. Dan sebahagian ulama-ulama contemporary termasuk emoji. Tahu emoji?
Mika kalau lantau WhatsApp, dapat WhatsApp, ada tak letak smile? Biasanya ada tak, ada sekarang ni bukan smile, ada gambar kartun lagi. Kalau dia setuju, suka sangat, siap kan dengan gambar kartun kan? Mata berlove-love sekali. Itu pun termasuk hati-hati. Kalau ada orang yang berpenyakit, kita tak tahu orang ada penyakit fi qulubihim marad fazadahumullah marada. Dalam hati mereka ada penyakit, munafik. Oh, ini peluang ni. Hati-hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa-apa? Alhamdulillah. Boleh. Ada kelas, tak ada sudah. Ya, bercakap secukupnya. Tapi jangan, ini dekat lelaki lain bukan main lembut, gigi dengan lidah macam dah tak ada dah. Cakap dengan dia. Betul? Tapi dengan lelaki dia, bila kau nak balik bang? Jejah kopi kat belakang. Dah tua tu pun tak tahu kopi kat belakang. Ya. Jaga kemaluan. Maksudnya farjinya dijaga. Ini bincang ni besar ni. Dijaga tu hanya untuk suami bila suami minta bagi, dan juga jaga maruah diri. Kadang-kadang maaf tuan-tuan, kadang orang dah bekerja, orang yang dah berkeluarga, dia dah bekerja, kadang bertepuk bertampar, betul tak kan? Suap-suap pun ada. Satu office ada birthday, betul tak kan? Rasa birthday suap-suap, betul tak kan? Duduk atas pangku pun ada. Geli geleman aku. Betul? Biasa ni. Ya, kadang-kadang satu department, rapat sangat satu department, bercampur aduk. Ini hati-hati. Ini perempuan-perempuan yang dilaknat Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min zalik. Kalau dah ustaz, sebab tak tahu, sebab dia memang jenis lemah lembut punya, dah berarti taubat. Ya, taubat. Kemudian dah berapa dah? 3. Mentaati suaminya. Ini paling susah je. Engkau talan je lah laki engkau selagi tak maksiat. Itu je bahasa saya. Bahasa senang nak faham. Sebab taat suami, sebab suami ke sebab Allah nak bagi 8 pintu syurga? Itu yang jadi senang. Tak apa bang, lantak engkau lah bang, walaupun menyampah aku tengok kau ikutkan je bang. Sebab Allah suruh. Ustaz, kalau tak ikhlas macam mana? Kan biasa macam tu kan? Tuan-tuan, jangan bermimpi untuk ikhlas kalau tidak melalui proses ikhlas. Jangan bermimpi makan nasi kalau Mika tak basuh nasi itu dulu, beras tu, betul? Basuh dulu, lepas basuh kena tanak, betul tak kan? Kena ada api, kena ada ini, ada proses ni baru makan nasi. Nak dapat ikhlas kena ada proses. Apa proses ikhlas? Paksa. Tak guna kalau pakai kalau pakai tudung tak ikhlas ustaz. Biasa dengar ni. Assalamualaikum. Biasa. Dia pertama paksa. Lepas paksa terbiasa. Lepas terbiasa baru memerlukan. Lepas memerlukan baru datang ikhlas. Lepas tu baru datang khusyuk. Dah ikhlas dengan Allah, baru datang jiwanya khusyuk. Nangis baca Quran. Perempuan, Mika solat 5 waktu jaga ke tidak? Assalamualaikum. Ni pertanyaan, jaga ke tidak? Jaga. Cuba dah azan, masih dekat luar lagi pergi beli barang. Apa rasa hati? Dia dah sampai tahap memerlukan. Sama juga ibadah yang lain. Kena paksa dulu. Cuba paksa dulu. Lepas paksa, dia terbiasa. Azan lah semayang. Dia terbiasa. Walaupun belum ada rasa. Tapi bila dia sedih, ada musibah, dia akan cari, aku nak solat dulu. Sebab dia dah rasa perlukan solat. Ada kan? Ada. Ada satu makcik ni, Allah Ustaz, dia ada musibah. Dia kata makcik ni ada musibah tapi tak boleh sembahyang sebab dalam period, dia kata. Sebab dia tahu dengan solat, dia rasa solat gugur semua masalah. Habis macam mana ni Ustaz? Boleh wajib solat juga? Jangan gadang-gadang kau cik. Engkau zikir, fadzakir fa inna zikra tasma'inul. Zikir tenangkan hati. Sebab dia dah tahu solution galau dia tu, semak kacau dia tu dengan solat. Sebab dia betul-betul rasa memerlukan solat.
Ya. Jadi untuk suami ni nak ikhlas, prosesnya apa Jah? Paksa. Ustaz, aku dah 55 tahun memaksa, tak ikhlas pun. Paksa je lah sampai mati. Betul tak kan? Betul. Sebab yang suruh suami ke Allah. Perempuan kalau buat sebab manusia, susah nak kalau buat sebab manusia, susah nak khusyuk, susah nak istiqamah, akan jadi beban kalau buat. Jadi belajar buat sebab Allah. Mula-mula paksa dulu. Yakin nanti akan terbiasa. Betul? Yakin nanti akan terbiasa. Jadi, Jah, apa lagi? Nak tak 8 pintu syurga ni? Nanti kalau laki panggil, sabar je lah. Faham? Tapi perintah suami haruslah diikuti selagi tidak melanggar perintah Allah. Ini kita pernah bincangkan. Dia ada wajib makhluk dengan wajib Tuhan. Kalau dua-dua ni bertembung, wajib siapa yang nak didulukan? Wajib Tuhan. Contoh, Allah perintah pakai tudung. Betul dalam Quran. Suami kata, tak payah pakai tudung. Siapa punya nak diikut? Kena faham. Ni suami saya yang suruh pakai seksi-seksi Ustaz. Gila ke apa suami kau? Dia kata, ini perintah suami. Ni salah. Kalau perintah suami melanggar wajib suami, wajib makhluk. Jadi kalau kata suami, kuasa makhluk kan, wajib kan? Bercanggah dengan kata-kata Allah, perintah Allah, tinggal perintah suami. Tapi kalau wajib suami bertembung dengan sunat Allah, solat tasbih, sunat wajib. Biasa nak habis sampai tahiyat akhir berapa minit sampai? Jangan tunjukkan sangat, tak pernah buat, jangan buat. Berapa minit? 20 minit ada? Ini dah tahiyat akhir dah ni. Betul? Dah tahiyat akhir, laki Mika meroyan jalapo, 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 jalapo. Mana nak dudukkan? Ni dah tahiyat akhir, sikit lagi ni. Jalapo. Sebab itu wajib suami. Yang sedang dibuat itu tinggalkan yang sunat. Betul. Sebab itu bezanya orang punya ilmu. Betul tak kan? Suami pun didik isteri yang solehah, solat malam. Betul. Dia siram-siram, bukan orang Nabi SAW usap dengan air, dia siram air dengan bini dia, ada. So solat malam. Suami juga jangan jadi gila. Awak terus tidur, isteri terus tidur ke, tengok anak dulu, susu, baju, basuh, sidai semua kan. Sebab syurganya isteri bukan seperti syurganya suami. Sebab kepayahan menjadi isteri itu tidak boleh dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunat yang suami gunakan. Faham maksud saya kan? Jadi sebab itu diberikan hanya yang wajib puasa, solat, jaga kemaluan, sunatnya tu taat suami. Jadi pandai-pandailah Mika deal dengan laki Mika. Faham? Deal. Jangan dia cerewet sangat. Bang, kalau macam ni diskon sikit boleh tak? Terserah dia. Sebab itu kadang syurganya wanita tergantung suaminya. Ya. Itu satu akses untuk mendapat 8 pintu syurga. Ustaz, ada orang ini tidak menghina, tidak mengutuk. Ada orang yang ditakdirkan tidak bernikah, ada kan? Apakah dia dapat pintu ini? Jangan ngada-ngada kau pergi taat suami orang sebelah. Habis Ustaz, aku tak ada suami. Dia kata jaga kemaluan, tak ada suami. Tumpang suami orang sebelah boleh? Kalau dia tak dapat ini, dia ada akses yang lain. Pernah kita dengar hadis Nabi SAW, barang siapa yang berwuduk, kemudian dia memperbaiki wuduknya,
Wuduk dulu, perbaiki wuduk, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dua tu. Ada tambahan minas salihin juga kan? Minas salihin tu tambahan para ulama. Tak ada riwayat. Kalau boleh sampai mutatahhirin, maka dia akan diberi pilihan, masuklah mana pintu syurga yang Allah inginkan, yang dia inginkan. Hanya dengan wuduk. Hanya dengan wuduk. Sebenarnya wuduk itu penentu khusyuk atau tidak solatnya. Pernah nampak tak budak darjah 4, darjah 5, tekanan 1, tekanan 2 wuduk? Laju, tenang ataupun 350 km sejam. Masa tu laju. Solatnya kalau tanpa berjamaah macam mana? Laju ke cepat? Itu tidak hanya untuk budak darjah 1, darjah 2. Untuk bapak budak darjah 1, darjah 2 pun kalau laju macam tu juga solatnya. Boleh faham? Momentum solat tergantung pada ilmu wuduknya tu. Sebab tu dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ni khusus hanya untuk orang yang beriman. Level kita ada Islam, ada iman, lagi satu ihsan. Ya. Nak sampai level iman, dia penuhi panggilan Allah kepada wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila salah, ketika kalian nak berdiri solat, sembahyang. Perempuan, kalau Allah kata sembahyang, yang khusyuk atau yang lalai? Yang khusyuk. Ulama mengatakan idza qumtum ila salah, ketika kalian bangun untuk solat, untuk mendapatkan solat yang khusyuk, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Maksudnya wuduk tu betul-betul diperbaiki. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu birusikum, usap kepala kalian, basuh kaki kalian sampai buku lali. Maksudnya di sini, nadi pentingnya solat khusyuk atau tidak, dalam surah Al-Maidah ulama kata di wuduknya. Tapi tadi orang wuduk basuh muka ke sapu muka? Baik ngaku. Kebanyakannya basuh ke sapu? Sapu. Sapu muka. Kemudian masuk tak la ilaha illallah ketika berwuduk, seakan-akan dia sedang mencuci semua dosanya. Kan ada hadis Nabi yang kita bincangkan, ketika kalian membasuh wajah kalian, air yang singgah di wajah, bekas basuh muka, itu turun ke bumi bersama dosa-dosa yang turun. Mika pernah pakai masker face apa? Yang itu. Tahu kan? Sebab aku pernah pakai. Ada anak dara kat rumah, umur 6 tahun. Kalau anak dara 6 tahun, apa jadi bapak dia? Lipstick, masker, eyeshadow, habis aku. Lepas dia pakai tu, ya, ayah kena duduk berpakai. Pakai. Kan ada yang tanah lumpur, tanah liat ya? Apa? Gunung berapi. Yang tu lah. Perempuan, bila pakai tu, kita basuh muka tu, basuh sikit-sikit ke atau tunjuh betul-betul sampai bersih? Kalau boleh, la ilaha illallahnya wuduk, sebegitu membayangkan dosa yang diperbuat daripada wajah. Ada mata tak di wajah? Ada mulut tak di wajah? Yang mencakap sana, cakap sini. Ada mata tak yang membuatkan dia sangka buruk? Sekarang ni hati-hati puan-puan bermonolog atau tidak? Tahu monolog? Cakap dalam hati ke tidak sekarang ni? Nampak mereka tengok aku tapi hati bercakap semua kan? Betul kan? Okey, hati tu bercakap, boleh cakap benda yang buruk, boleh cakap benda yang baik. Setuju tak? Jadinya perbincangan di dalam hati baik dan buruk itu termasuk ada su'uzon, sangka buruk pada Allah, husnuzon, sangka baik pada Allah. Jadinya kita ni husnuzon, sangka baik, su'uzon, sangka buruk, puncanya daripada mana? Mata. Kita melihat, hati mula digest kan? Ustaz ni ya je, aku dah lama perhatikan Ustaz ni. Macam mana hati dia boleh berkata begitu kalau mata dia tak dosa tak? Dosa. Jijah tu, ya je pakai tudung lilit-lilit bagai. Kau ingat dengan seorang je dia tudung tu? Allah.
Jangan terasa jijah. Ni contoh. Kalau ada nama jijah, maafkan aku. Jijah bukan nama sebenar. Okay? Ya tuan-tuan ya. Jadi di sini perhatikanlah salat, perhatikanlah segala-galanya. Tadi ada tak pintu syurga untuk wuduk? Ya. Yalah. Tak faham. Tapi ada tak orang boleh masuk semua pintu syurga? Ini satu kelas lagi lah. Dia tak dipanggil, dia 88 panggil nama dia. Siapa dia? Yang taat suami, solat 5 waktu. Puan-puan, ada satu kad VVIP. Okay? Dia boleh masuk semua 8 pintu syurga. Siapa dia tadi? Pertama, perempuan, isteri tadi kan? Yang kedua, berwuduk. Lepas tu, memperbaiki wuduk. Tahu tak memperbaiki wuduk apa? Tadilah sungguh-sungguh dengan wuduk, hadis wuduk macam mana, betul-betul basuh, tonyoh semua. Memperbaiki wuduk. Kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul kan? Assalamualaikum. Aku salah ke siapa salah ni? Yelah, confused. Wajahmu juga mengconfusekanku. Okey, kan ada syurga puasa, solat, apa lagi dah? Sedekah, jihad. Ni satu lagi akses VVIP. Siapa dia tadi? Orang yang berwuduk, isteri, betul? Untuk perempuan satu tadi. Lepas tu yang 8 pintu syurga, satu isteri yang solat, puasa, jaga farji dan juga taat suami kan? Ni satu grup dapat VIP card. Okey. Satu grup lagi wuduk sungguh-sungguh, ikut sunnah Nabi, betul-betul dijaga semua. Lepas tu dia asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dibaca. Lepas tu dibaca lagi Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Dia dapat lagi VVIP card. Yang ni tak khusus untuk perempuan, siapa-siapa pun boleh. Kan saya kata tadi, yang tak ada suami dapat tak pintu syurga, yang tadi tak dapat kan? Jadi dia kena buat yang mana nak dapat 8 pintu syurga? Nampak dah bijak sikit. Okey puan-puan. Dan juga VVIP dia yang kita bincang 2 kelas yang dulu, Jannatu Aden. Ingat tak kita bincang? Jangan kata boleh bincang je. Ada kan? Yadkhulunaha. Kan ada kan kita bincang? Yang masuk syurga bapak-bapak dia, isteri-isteri dia, anak-anak dia, keturunan dia kan? Ini juga VVIP. Sebab di sana wal malaikah, ada malaikat, yadkhulunaha alaihim, akan bawa malaikat akan bawa dia, bapak-bapak dia, anak-anak dia, isteri dia. Allah akan malaikat tu akan tunggu dekat pintu ni. Dia akan bawa min kulli bab, mana-mana pintu yang dia nak. Ini satu grup lagi. Siapa dia? Pertama, alladzina sabaru bitigha wajhi rabbihim, sabar dengan, cuba tengok kelas yang bulan lepas. Ini tak payah tanya ni, ini confirm. Kan visa satu family kan? Ingat tak? Nah, tu, yang tu. Dah kan? Itu termasuk VVIP? Itu termasuk VVIP. So tuan, saya nak bagi istilah bagi faham. Jadi VVIP punya akses, satu tadi yang surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23, buka situ. Okay. Kemudian isteri yang salat, yang puasa, yang jaga kemaluan, yang jaga kemaluan, jangan memalukan. Kemudian taat suami. Yang ketiga apa? Wuduk. Tapi wuduknya betul-betul yang tadilah. Sebab syaratnya wuduk, memperbaiki wuduk. Apa maksud memperbaiki wuduk? Dia sungguh-sungguh. Ini nak cepat, pakai yang ini. Lambat, pakai yang ini. Betul tak kan? Sunnah Nabi, usap kepala ubun-ubun atau penuh? Penuh. Ya. Ubun-ubun tu sah. Tapi kalau nak ada dalam wuduk tu Muhammad Rasulullah, semua sahabat meriwayatkan kalau usap kepala, Nabi letak tangan dia dekat sini, tarik sampai tengkuk, jalankan tangan dekat tengkuk, patah balik, atau tarik sampai tengkuk, jalan
jari telunjuk masuk dalam telinga, ibu jari belakang cuping telinga tolak. Antara tu. Okey? Lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Kalau panjang jah kau tarik macam ni. Sanggul. Tak boleh sanggul sebab pendek. Ikat. Lalu sebab itu Allah pakai wamsahu, sapu, bukan basuh. Jadi lalukan je. Kalau sanggul tu tinggi je, kau lalukan je. Macam mana? Nak balik tu, kalau kata rambut, lalukan je. Kalau katakan rambut sampai sini kan, lalukan sini, tangan tu letak bahagian rambut, lalukan je. Macam saya sekarang ni kan, ini ada remos ni, kan? Lalukan. Kan? Tarikkan. Kalau panjang, lalukan. Lepas tu tarik balik. Faham? Kalau tertolak kan ke depan kan, ikatlah jah, oi. Ikat jumput tu, ikat. Aku yang rambut pendek pun dah hajar lah. Sebab selalu ngikat rambut anak, ikat. Boleh? Faham? Sebab apa nak kena buat macam tu? Sebab nakkan Muhammadar Rasulullah. Sebab hadis yang sapu ubun-ubun, Abu Hurairah tak riwayat, Abu Bakar tak riwayat, Anas bin Malik tak beriwayat, Ibnu Abbas tak riwayat, Umar, semua Usman tak ada pernah riwayat hadis sapu ubun-ubun. Dia orang tak pernah ada. Yang ada seorang saja sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Itu pun dia kata ketika Nabi pakai serban. Tahu serban? Nabi ketika pakai serban, Nabi SAW ketika pakai serban, dia tolak sikit serban dia ke belakang sampai nampak ubun-ubunnya, disapu di ubun-ubunnya 3 kali, lepas tu sapu dekat serbannya. Hadisnya. Di situlah mazhab Syafi'i kata sah kalau sapu ubun-ubun. Tapi original hadisnya, ulama kata kalau berserban je boleh sapu ubun-ubun. Macam tu pula, betul tak kan? Tapi tetap sah lah. Tapi bukan masalah yang kita bincang ni sah atau tidak. Yang kita bincang ni Muhammad Rasulullahnya dalam Nabi Muhammad SAW utusan Allahnya tu ada tak dalam wuduk kita? Ada tak Nabi contohkan begini wuduknya? Yang itu kita nak jaga sebab nak menjaga syahadah. Okay, Aman? Dah berapa dah? 5 je. Sebab yang 3 tadi bawah 1 excess. Baik. Kemudian patuh suami sunnah. Pintu syurga yang lain. Mika kira je lah saya bacakan. Tak cukup saya cari sampai cukup. Kelima. Dah 5 Kemudian orang yang pintu Al-Aiman. Pintu Al-Aiman. Aiman pun nak ada kan? Ni. Pintu Al-Aiman. Hadis riwayat Imam Bukhari nombor hadis 3340. Di sini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wahai Muhammad, suruhlah umatmu, iaitu orang yang tidak dihisap, untuk masuk syurga di pintu syurga Al-Aiman. Syurga Al-Aiman ni orang yang tak dihisap, dia tak naik mahkamah. Siapa dia ni? Sebagian riwayat hadis ada 70,000 umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisap. Dia tak payah menunggu-nunggu. Dia ini VIP tanpa hisap. Dia melalui pintu Al-Aiman. Untuk mendapatkan pintu syurga tanpa hisap ada 4 perbuatan. Ada 4 perbuatan syurga tanpa hisap. Pertama,
dia tidak minta orang lain ruqyahkan dia. Dia ada sakit-sakit, kena sihir ke kenapa, dia tak pergi jumpa ustaz. Kalau sekarang pergi Darul Syifa kan, dia tak pergi. Dia belajar macam mana nak ubat diri sendiri. Faham? Tidak minta dia ruqyah. Bukan salah pergi minta ruqyah, tapi kalau nak masuk syurga tanpa hisap, antaranya ciri-ciri orang yang tidak minta di ruqyah. Kemudian yang kedua, tidak meminta kai. Kai ini jenis perubatan kalau berperang, dia terkena pedang, luka, dia ambil besi, dia masak besi tu sampai merah, dia letak kat luka dia biar cepat kering. Gitu. Itu dia tak, kalau luka dia tak minta tu, dia biarkan luka dia sembuh dengan cara lain, bukan cara cepat diletakkan besi panas. Yang keempat, tatayur. Saja je nak tengok mereka ngantuk ke tidak. Yang ngantuk aku je ni. Tatayur. Tatayur ni apa? Menilik. Macam ni. Jangan kena beli nombor ni. Beli kereta nombor ong. Faham? Nombor sial. Kan sekarang kan dekat lift semua mana ada nombor 4 kan? 3A, 3B kan? Tak nak orang beli. Orang Melayu pun tak nak. Sebab dia kata kalau 4 tu bahasa tertentu mati. Ada dulu saya ada kereta ni, tengok kereta kan, satu kereta ni, kereta yang sama, kereta second hand, kereta yang sama, tahun yang sama, kereta lain dengan dia beza sampai 50,000. Kereta besar lah. Kereta yang lain 120,000, dia 80,000 je. Kenapa? Dia kata semua okey. Nombor dia apa? Bukan 7676. Ini tatayur. Dia menghalang sesuatu sebab benda-benda mengarut. Dia beli rumah sebab matahari naik depan, turun belakang. Ada tak? Feng Shui. Apa lagi? Macam-macam lah. Betul tak kan? Ada orang nak kahwin dengan seorang ni, janda contoh. Janda ni, suami pertama mati, suami kedua mati. Kalau kau kahwin dengan dia, kau pun mati. Ada tak keyakinan contoh? Tatayur. Ya, tatayur. Macam ni? Dia buat sesuatu sebabkan keyakinan syirik. Dia tak buat sesuatu juga sebab nak kahwin ada tarikh-tarikh tertentu. Ada tarikh yang tertentu. Anak ni dengan anak ni jangan gabung. Betul tak kan? Anak sulung jangan kahwin dengan ini. Yang ini tatayur. Ini. Jangan potong kuku malam. Ada tak tu? Tatayur. Betul? Nanti ini. Dia terhalang buat sesuatu tanpa alasan syar'i. Boleh faham? Tatayur. Kemudian 3 kan? Yang keempat, tawakal. Dia kena tawakal. Tapi tawakal ni banyak orang salah faham ya. Dia kambing hitamkan tawakal sebab dia pemalas. Ada kan? Lah tawakal je lah. Ataupun dia kata qanaah, bersyukurlah, jangan macam-macam. Orang lain tu tak makan lagi. Dia katakan. Ini bukan, ini pemalas, ini qadariyah. Dia suka menyerahkan takdir kepada qadar. Tawakal, syarat tawakal, dia mesti buat penyebab benda tu jadi. Baru boleh tawakal. Boleh faham? Dia mesti ada penyebab.
Tawakal adalah sandarnya hati kepada Allah dengan menyerahkan segala urusan kepadanya dan mendapatkan manfaat atau menolak membahaya kerugian, diiringi dengan kepercayaan kepada Allah dan mengambil sebab. Ada mengambil sebab tak? Ada mengambil sebab. Dah doa pada Allah, sebab nak sembuh, makan ubat. Boleh faham? Doa je tak berikhtiar, lepas tu tawakal. Jadi tak tawakal? Tak. Tak. Kena tawakal. Ya, tawakal ini kena cari alasan penyebab untuk dikabulkan permintaannya, baru tawakal. Kalau orang selalu motivator kata apa? Doa, duit. Di doa, you usaha, ikhtiar. Apa beza usaha dengan ikhtiar? Contoh, ada seorang lelaki dibuang kerja. Biasanya expenses wajib dia kena sediakan sebulan 5,000. Contoh. Lepas tu buang kerja, dia usaha. Dah doa, dia usaha. Katakanlah dia buat jadi driver mana-mana, betul? Dapat sebulan dia dapat 3,000. Cukup tak? Minimum dia kena bayar 5,000? Tak cukup. Boleh tak lepas dia usaha dapat 3,000 dia terus tawakal? Dia kena buat usaha lain, ikhtiar. 3,000 balik kerja pukul 5. Ada 6, 7, 8 kena ikhtiar, buat niaga burger ke apa ke, itu ikhtiar lagi. Tak cukup, dicukup-cukupkan. Faham saya? Lepas tu baru tak cukup juga. Tawakal, ini ketentuan Allah. Besok buat lagi. Jangan 5,000 bulan tu tak dapat 5,000, dapat 3,000, besok buatlah apa. Yang ini kita tawakal, ridha, betul tak kan? Bulan depannya kerja keras lagi tak? Ikhtiar lagi lebih tak? Itu maksudnya. Okey, Muhammad. Assalamualaikum. Kemudian pintu yang terakhir. 7. Okey. Dah 6, 7. 6 dah sunnah. Sekarang 7 dan 8. Pertama, pintu orang yang menahan marah. Yang ketujuh, al-kadhima al-ghaidha, pintu orang yang menahan marah. Dan juga wa alfina an-nas, dan memaafkan manusia. Jadi kalau orang buat marah, kau tahan je, dapat pintu syurga senangnya. Tapi menahan marah senanglah kau cakap, ustaz. Betul? Nak marah, jangan marah. Dapat apa? Pintu syurga. Maksudnya Allah hantar orang buat kau marah untuk memberikan pintu syurga. Betul? Kemudian orang buat dosa dengan dia maafkan. Pintu yang ke-8, dia suka maafkan orang. Pertama, yang ke-7 tadi, tahan marah. Dapat pintu syurga tahan marah tak? Sabar je. Orang sabar ni bukan dia sabar, dia menahan. Tapi psikologi barat, dia kata apa? Ini kalau tak dilepaskan ustaz, sakit ni dada ni. Maksud dia kan? Nak meletup ni, tu salah tu. Sabar tu ustaz ada batasnya. Bid'ah tu. Tak ada batas. Sebab sabar itu dapat syurga. Jangan marah. Kalau jangan marah, kena buat apa? Sabar. Nanti laki Mika buat perangai lepas ni kena buat apa? Sabar je lah. Sabar. Sebab nakkan syurga. Jadi kalau suami Mika nak marah, bagi dalil yang sama. Sabar bang, kau nak syurga tak? Yang kelima, yang ke-8 adalah maafkan. Ramai tak orang ni berdendam? Ramai. Berdendam. Ramai. Kita jumpa, memang orang tu pernah menyakiti kita. Memang. Tapi Allah sengaja hantar orang tu sakitkan kita untuk kita maafkan. Sebab dengan kita maafkan orang itu, kita kan minta syurga Firdaus. Betul? Minta syurga Firdaus para nabi, tapi sembahyang sunat malas.
Baca Quran tak boleh harap, ngaji malas. Allah nak bagi juga, dia bagi orang buat perangai dengan muka. Betul? Sabar, dapat syurga. Maafkan, dapat syurga. Itu punca Allah nak kabulkan kita dapat syurga. Okey. Itu tak ada masalah. Forgive but do not forget. Ya, kita jangan lupa. Dia ni mengutang tak reti berbayar. Dah maafkan dah, besok hutang bagi lagi. Jangan. Betul? Ya. Boleh. Maafkan, tak ada urusan. Lawan nanti jumpa salam, tapi tahu rekod dia. Betul? Itu maksudnya lupa ke tidak? Tidak. Betul. Walaupun, sebab kalau perempuan dalam periwayatan hadis, kalau dalam hadis ni, hadatsana fulan, aku dapat hadis daripada fulan, aku dapat daripada fulan, ya. Saya dapat hadis daripada abang dapat daripada ni, naik sampai Nabi SAW. Dalam rantaian ulama yang menyampaikan ni, ada dia seorang yang pernah berperangai buruk. Hadis ni semua ditolak. Nampak tak? Berarti memaafkan atau melupakan? Lupa tak? Tak, dia pernah lupa. Dia pernah berperangai, tak boleh pakai langsung. Walaupun dia taubat. Dan orang yang pernah menuduh orang lain berzina, dia tidak boleh, walaupun dia bertaubat, dia tak boleh jadi saksi selama-lamanya. Nampak tak kan? Dia pernah tuduh orang berzina, dia tak boleh jadi saksi. Kalau dia bertaubat, kalau dia tak bertaubat, dia akan dirotan 80 kali. Samanina jaldah 80 kali. Dan dia tak boleh jadi saksi sampai bila-bila. Padahal dia dah taubat tak? Dah. Tapi boleh jadi saksi tak? Tak. Sebab apa? Tak boleh dilupakan. Sebab dia ada rekod. Macam tu. Termasuk contoh macam ni. Orang datang kepada kita, aku nak ambil pembantu lah part time kat rumah aku. Nama dia ni. Pandangan kau macam mana? Dia pernah dengan pembantu tu, kaki kelepet, kaki malas, kaki itu, kaki ini. Kita dah maafkan dia, tapi boleh tak cerita kat orang tu? Boleh. Sebab ini takut memudaratkan dia. Dibenarkan. Maksudnya lupakan tidak? Kita dah maafkan dia waktu dia curi kat rumah apa semua kan, contoh kan? Contoh. Yang ini kita tak lupakan. Itu. Berarti boleh? Boleh. Tapi hati-hati, tak lupa dengan dendam jiran sebelah tu. Takut salah masuk rumah. Dia kata tak lupa, tapi rupanya dia dendam. Bila dendam, tidak memaafkan. Cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdi, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.